Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar semua? Sudah lama saya tidak merakam video di atas permintaan ramai supaya saya memvideokan jawapan balas saya kepada jawapan Mazhar terhadap persoalan sokongan beliau kepada kerajaan PN yang muncul dengan sebelum diangkat sebagai kerajaan, muncul dengan gerakan pengkhianatan ataupun al-qadr. Jadi saya terus kepada poin pertama Dr. Mazhar, bahawa beliau mengatakan bersetuju kita wajib tunai janji, tetapi tengok boleh janji itu bercanggah dengan syarat atau tidak. Okey. Jadi persoalannya, sebenarnya Dr. Mazhar baca atau tengok teliti ke tidak isi perjanjian tu. Isi perjanjian 3 muka surat yang ditandatangani oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Sri Wan Azizah Wan Ismail, Tuan Tan Kok Wai dan juga Tuan Haji Muhammad Sabu. 5 orang pemimpin utama Pakatan Harapan. Daripada satu saja 2 orang tanda tangan, itu taukid, perjanjian yang diperkukuhkan, bukan janji mulut gitu-gitu aja, janji yang didokumenkan dan ditanda tangan. Jadi itu wujud dengan jelas perjanjian itu, dan setakat yang saya baca dan semua orang yang baca, tak mungkin 4 orang Islam tu dan saksi yang lain tu setuju untuk tanda tangan perkara yang bercanggah dengan syarak. Kan ni Mazhar kata tengok sejauh mana bercanggah atau dengan syarak. Yang mana bercanggah? Nyatakanlah yang mana bercanggah dengan syarak supaya ada alasan untuk dilanggar. Sesiapa yang berjanji tu melanggar. Sekarang ni tak ada. Mazhar tak boleh tak menyatakan di mana yang bercanggah dengan syarak. Dan mendakwa juga bahawa saya dan rakyat, majoriti rakyat, katanya majoriti, tak tahu bagaimana dia ukur majoriti ni, saya tak pasti dah macam mana Mazhar ukur majoriti tu. Sedangkan majoriti memberi undi dan pilihan kepada Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan dan SPR mengisytiharkan dan Yang Pertuan Agong pun melantik Perdana Menteri dari PH kerajaan yang lalu. Jadi mana majoritinya? Sebenarnya majoriti menyokong PH, dan jika menang perjanjian mereka begini, mereka pun terikat dengan janji itu, dan Mazhar mengaku bahawa wajib menunaikan janji, sebab memang dia wajib dengan nas, tak ada khilaf. Janji itu selepas dipersetujui bersama wajib ditunaikan dengan nas, dan dia adalah akan dipersoalkan. Wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, tunaikanlah janji, sesungguhnya janji itu akan dipersoalkan. Dan juga hadis al-muslimun ala syurutihim, umat Islam itu berpegang kepada syarat-syarat yang dipersetujui bersama-sama mereka. Tak boleh kata kami tak terlibat tu. Sebab apa? Rakyat Malaysia yang telah mengundi, memberi undi dan memilih dan dapat keputusan, itu semuanya constitutional, mengikut perlembagaan, ikut kontrak yang diterima bersama oleh rakyat. Maka rakyat semua terikat. Tak boleh saya tak terlibat, saya tak nak patuh kerajaan ni, tak boleh. Tak boleh cakap macam tu. Jadi itu satu percubaan untuk melarikan diri dengan cara yang salah, yang tidak sepatutnya berlaku pada seorang yang berilmu, sekadar untuk mengelak-ngelak, untuk mengelak. Jadi tak sepatutnya begitu, sebab perjanjian Hudaibiyah pun sahabat-sahabat tidak puas hati, majoriti mereka tak puas hati, Sayyidina Umar tak puas hati, tapi mereka patuh juga sebab itu sudah ditandatangani. Tak ada pun orang aku tak setuju, itu Muhammad je tu dengan orang Quraisy Makkah, aku tak setuju. Tak ada yang kata begitu. Yang kata begitu mungkin kalau ada orang munafik ataupun orang Yahudi. Jadi itulah yang pertama, jawapan saya kepada poin Dr. Mazhar. Seterusnya Mazhar berkata bahawa Perdana Menteri yang ada sekarang dilantik oleh si Perdana Baginda Yang di-Pertuan Agong
Itu kuasa tertinggi yang diiktiraf oleh perlembagaan negara. Di sisi perlembagaan, dia merupakan Perdana Menteri yang sah. Apabila sah dari sisi syarak, ia wajib ditaati selagi tidak menyuruh maksiat dan dosa. Baik, kita akui bahawa diri yang Maha Mulia Seri Berkat Baginda yang di-Pertuan Agong adalah kuasa tertinggi. Tiada pertikaian yang langsung, dan pelantikan yang dibuat oleh YDP Agong itu adalah sah. Ya, kita tidak ada sedikit pun pertikaian tentang itu. Ya. Cuma timbul persoalan bila itu hujah yang mazhab berikan, iaitu sebagai contoh, ketika kerajaan PH memerintah, kerajaan ini melancarkan gagasan rahmatan lil alamin, maqasid syariah dan juga model Malaysia, dan Yang di-Pertuan Agong telah menyampaikan titah, ya, titah diraja. Di antara yang dititahkan adalah titah perkenan baginda tentang gagasan rahmatin alamin, maqasid syariah dan model Malaysia dalam Dewan Rakyat pada 11 Mac 2019. Okey, itu titah agung. Kenapa bangsa dengan lancang sekali mempertikaikan dasar-dasar itu? Ya, mempersendakannya. Begitu juga dengan rakan-rakannya. Seolah langsung tidak hormat, seolah macam agung menitahkan sesuatu yang tidak benar. Kenapa ketika itu masa tidak patuh pada Yang di-Pertuan Agong? Kenapa flip-flop begitu? Apakah kita boleh pilih-pilih? Ketika kita setuju dengan ni, kalau kita taat, kita ajak rakyat taat pada agong. Bila kita tak setuju, kata tak payah. Kita buat forum, kita hentam teruk-teruk. Ini rahmatan lil kafirin, ini rambutan Pak Amin. Macam tu kah? Ya? Jadi ini pendirian yang tidak konsisten, ya? Yang tidak sewajarnya ada pada sifat seorang mukmin yang benar. Ya? Seterusnya mazhab berkata bahawa sebagai rakyat yang dah berikrar berjanji, ya, semua rakyat Malaysia, saya sendiri berikrar sebagai kesetiaan pada raja dan negara, ya, berikrar untuk patuh, taat. Ya. Itu memang tiada masalah, tiada pertikaian tentang itu. Ya. Cuma pertikaian kita tentang bagaimana terbentuknya, bagaimana jatuhnya kerajaan PH itu adalah dengan cara al-ghadr, khianat, melanggar janji yang telah kita sebutkan tadi, iaitu yang telah ditandatangani. Marilah kita tengok bersama ayat Al-Quran yang Maza tak pernah sentuh ayat ini. Saya pun ada hantar ketika saya dan grup semuanya ayat yang sesuai dia takwil, tafsir, tapi dia buat diam saja. Jadi saya nak baca lagi malam ni. Dalam surah An-Nahl ayat 91, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan sempurnakanlah pesanan-pesanan Allah, ya, apabila kamu berjanji, ya, atau sempurnakanlah perintah-perintah Allah bila kamu berjanji. Janji kamu setuju tu dah jadi perintah Allah. Kalau tak janji tak apa, macam nazar, ya, bila kita bernazar dah jadi perintah Allah, wajib laksanakan. Kalau tak nazar tak apa. Itu juga janji, ya. Perintahnya sempurnakan. Dan janganlah kamu merombak, mencabul sumpah atau perjanjian itu, persetujuan itu selepas kamu menguatkannya, taukidiha, iaitu kamu dah sahkan, kamu setuju bahawa kami sama-sama setuju dan mengikat janji setia ini, sign, tanda tangan. Itu taukid. Jangan kamu langgar. Ya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai penjamin kebaikan kamu. Ya, mengharapkan Allah beri balasan yang baik, ya, pada kamu nanti. Sesungguhnya Allah saja mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Seterusnya ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yabluukumullahu bih wala yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Dan janganlah kamu menjadi seperti seorang perempuan yang telah merombak satu persatu benda yang dipintalnya sesudah ia selesai memintalnya kuat teguh, ya, dengan kamu menjadikan sumpah kamu sebagai tipu daya untuk mencabuli perjanjian yang telah dimeteraikan sesama kamu. Sebab ada satu golongan, satu penyokong yang lebih besar, lebih ramai daripada golongan lain. Ini sudah macam
Kita janji kemudian kita rasa rugi lah. Sekarang orang ramai ke sini, kita langgar lah. Itu jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Syekh, jangan main-main. Ya. Ramai tunggu entah mentafsir, menjelaskan ayat ini. Ramai yang tunggu. Anta dan juga para ulama. Takkan membuat tak nampak ayat ni. Ya. Ayat ni 91, 92, 93, 94. Ya. Allah kata sesungguhnya Allah hanya mahu menguji kamu dengan mengadu. Betul kan, nampak corak sokongan rakyat dah berubah tu. Walaupun dah berubah, janji mesti ditunaikan sehingga habis iddah dia, habis ajal dia, iaitu PRU yang ke-15. Itu dia. Jadi anda nak dengar apa, tak boleh tak, ramai orang nak dengar tentang ayat ini. Bukan soal mempentingkan kuasa agung ni, tapi soal hukum yang sebelum agung melaksanakan peranannya tu. Itu orang nak tahu. Ya. Allah kata, walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Ayat 93. Kalau Allah hendak saja kamu semua sama aja, tak ada penyokong ini penyokong sama aja, setuju semua. Kalau Allah nak, tapi Allah sengaja buat nak uji, liyabluwakum. Ya, untuk menguji kamu. Ya. Jadi innama yabluukum Allah bih. Allah hanya mau menguji kamu dengannya, perubahan nampak sokongan. Dengan nampak sokongan dan lain, kamu boleh setuju, tak apa, ataupun paling tidak pun diam. Kamu tahu mau diam, kamu tak cegah. Dan ayat 94 yang saya sebutkan juga dalam tulisan saya itu, wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazillu qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqu as-su'a bima sadattum an sabilillah wa lakum 'adzabun 'azim. Janganlah kamu menjadikan sumpah kamu sebagai tipu daya sesama kamu. Kerana dengan demikian itu akan menyebabkan kaki kamu tergelincir sesudah ia tetap teguh di atas jalan yang benar. Dan kamu pula akan merasai balasan buruk di dunia dengan sebab kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan bagi kamu juga disediakan azab yang besar di akhirat. Okey, Ibn Katsir meng-highlightkan tentang bima saratum an sabilillah ini. Kamu akan diazab sebenarnya sebab kamu menghalang manusia dari jalan Allah. Bagaimana berlaku menghalang? Bila kita berjanji, pertama berjanji itu melibatkan orang bukan Islam pun sama. Dah setuju sama-sama, dulu kamu langgar dia tanpa sebab, tak ada apa-apa. Bukan mereka langgar dulu. Tak ada. Tak ada. Kalau kamu kata ada, kena tunjukkan yang mana mereka langgar dulu. Ya. Jadi bila tak ada, kamu langgar. Berkata Ibn Katsir, oleh kerana Allah memberi amaran kepada hamba-hambanya, ya, supaya jangan melanggar janji ini, kerana bila langgar, orang kafir melihat orang mukmin, orang beriman berjanji dengan mereka, kemudian mereka langgar, mereka pun nampak tak ada lagi pegangan agama pada orang Islam, dan menyebabkan mereka dengan itu tak minat pada Islam, tak boleh percaya orang Islam ni. Itu maksudnya as-sad an sabilillah, bima sadattum an sabilillah, akan menempah azab yang pedih, kehinaan di dunia dan azab yang pedih di akhirat kelak. Jadi kena waspadalah, berhati-hatilah. Tak mungkin anda tak tahu, ya akhi, tak mungkin anda tak tahu ayat ini. Ya. Baik, itu persoalan ataupun jawapan kedua dan ketiga. Ya. Dan saya pun disebut juga hadis-hadis yang bukan ayat Quran aja, hadis dan Riyadhus Shalihin tu, kitab yang tak banyak berkuliah dengan Riyadhus Shalihin, ada satu bab khas yang mana buat bab, sebutkan bab tahrimil ghadr, bab haram, pengharaman mengkhianati perjanjian. Bab khusus ada banyak hadis, 5 ke 6 hadis itu. Antaranya saya boleh sebutkan, ya, likulli ghadir yaumal qiyamah liwa inda istihi. Setiap pengkhianat pada hari kiamat akan dipacak bendera panji di punggung dia. Ya, yurfa' lahu qadra ghadri. Diangkat, ditinggikan bendera itu setakat mana besar pengkhianatan dia. Ala la ghadra azam min ghadri amir ammah. Ketahuilah bahawa tiadalah pengkhianatan, ya, pencabulan, pengkhianatan amanah yang lebih besar dosanya daripada pengkhianatan pemimpin orang awam. Tak lebih besar lagi. Dosa besar. Ya. Mana-mana pemimpin yang mengkhianati janji yang dia dah disepakati bersama, dosa besar.
Ya, sekarang ni kita nak bercakap tentang hukum ni, bukan tentang apa mana kita tak sokong, tak pada kerajaan sekarang. Tidak, itu kena taat. Kita setuju dengan masa kita kena taat. Kerajaan kafir pun kita kena taat juga. Orang Islam di UK, di US kena taat pada kerajaan yang ada tu, tak boleh langgar. Tapi kita nak bercakap tentang hukum ni, kenapa didiamkan? Apakah lepas ni akan orang lain akan buat lagi? Kita tak beritahu haram besarnya dosa perbuatan itu. Ya. Baik, itu saja untuk ini. Baik, poin keempat dan kelima, Dr. Mazhar menukilkan surat peribadi Tun Dr. Mahathir kepada beliau, mengatakan bahawa Tun kata bahawa saya berjanji dengan untuk melantik seseorang menjadi Perdana Menteri lepas saya. Tak boleh langgar. Maksudnya Tun faham langgar janji itu haram. Ya. Tapi Dr. Mazhar membuat tafsiran bahawa itulah saja daripada sumber Tun saja bahawa satu janji peribadi Tun. Itu kesilapan yang fatal dilakukan oleh Mazhar. Beliau tidak merujuk kepada dokumen perjanjian yang sebenar dan membuat fatwa dalam keadaan dia tak cukup bahan. Jadi memberi fatwa dalam keadaan bighairi ilmin, tanpa ilmu ni satu dalam agama suatu perkara yang besar dosa serius. Para ulama mengatakan bahawa orang yang membuat fatwa tanpa ilmu ini, ya, melakukan kesalahan yang besar, ya, kerana dua sebab. Yang pertama, kerana berani berdusta atas nama Allah, al-kadzib wa iftira' 'ala Allah. Sebab bila kita bercakap tentang hukum agama, halal atau haram sesuatu, mesti ada dalil. Dalil tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dapat sampai pada dalil tu kena faham sebenar, ilmu yang sebenar. Kalau tak cukup ilmu, lebih baik kata aku tak tahu, aku tawakuf, ya, tunggu dulu. Bila berani cakap kata hukumnya halal ke haram ke, tapi tak ada ilmu yang cukup, maka dah menjadi satu, bila fatwa ni agama, hukum agama, guna nama Allah, itu yang orang faham. Jadi yang pertama, dosa berfatwa tanpa ilmu ini, kedua sebab, ya, dosa besar kerana dua sebab. Yang pertama, kerana berani berdusta atas nama Allah. Yang kedua, kerana boleh menyebabkan menipu dan memperdaya orang ramai ke arah kesesatan. Salah fatwa, salahlah amalan orang ramai. Jadi perjanjian yang melibatkan hanya yang penetangan tu, dia mewakili bukan diri dia, dia mewakili orang ramai, berjuta orang di belakang dia, bukan peribadi, ya. Bukan itu je semua, bukan surat peribadi Tun tu sumbernya, Dr. Mazhar. Sumber sepatutnya ente nak jadi hakim, kita kena tengok semua dokumen-dokumen, bukti-bukti, ya, bagaimana sebenarnya perjanjian ni, peribadi ke ataupun main acah-acah, main ucap-ucap. Tak, ini dia dokumen, ada taukid, ada tanda tangan dia, ya. Jadi Ibn Qayyim mengatakan dalam I'lam al-Muwaqqi'in bahawa Allah memberi ancaman seksa terhadap orang yang berdusta dalam menerangkan hukum hakamnya, iaitu mengatakan, kerana dia mengatakan apa yang Allah tidak haramkan sebagai haram dan tidak mengatakan apa yang Allah kata halal sebagai halal, ya. Beliau membawa ayat surah ayat 116 17 surah An-Nahl. Ya, ayat ini kata beliau adalah keterangan daripada Allah bahawa tidak harus mengatakan ini halal, ini haram. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum hadha halal wa hadha haram litaftarun 'ala Allahi al-kadhib ala innal ladzina yaftarun 'ala Allahi al-kadhib la yuflihun. Ya. Baik, itu sanggahan saya, dan orang ramai pun nampak bahawa itu kesilapan besar Dr. Mazhar. Dia menganggap menjadikan sumber surat peribadi Dr. Mahathir itu sebagai sumber hukumnya, itulah kesilapan yang fatal. Beliau tidak merujuk kepada dokumen perjanjian yang sebenar, ya, dan mengeluarkan pandangan ini yang di-share, dikongsi, disebarkan, diikut. Orang boleh memperdaya dan menipu orang ramai ke arah kesesatan. Sangat serius, ya. Baik. Poin ke-6, Dr. Mazhar masih menegaskan bahawa pelantikan PM8 adalah sah mengikut perlembagaan di bawah kuasa yang diberikan kepada
DYM yang di Pertuan Agong, itu memang langsung kita tiada pertikaian tentang itu. Sekarang ini kerajaan sekarang kerajaan yang sah, tiada langsung pertikaian, dan kita semua patuh taat ni. Saya kena patuh, tak keluar rumah panjang rambut tak potong. Sebab patuh arahan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, tak pergi potong rambut. Patuh pada kerajaan sekarang. Bukan itu isunya. Isunya yang sebelum wujud kerajaan ini berlaku satu peristiwa yang besar, iaitu ada perjanjian yang dilanggar perjanjian itu, dan Dr. Mazhar buat tak tahu haramnya perbuatan itu, ya. Sedangkan orang yang tahu wajib memberitahu. Tentang orang nak patuh tak patuh lain, itu hal orang lain. Kita wajib memberitahu. Sebab serius orang yang ancaman Allah kepada orang yang menyembunyikan. Dia tahu sepatutnya dia beritahu, tapi buat tak cakap sebab ada interest, ada kepentingan dia. Ya Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 159, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan daripada keterangan dan petunjuk selepas kami terangkannya kepada manusia dalam Alkitab, kitab-kitab sebelumnya, dan juga kitab Quran, mereka itulah orang-orang yang Allah melaknat mereka itu, dan mereka dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Seterusnya dalam surah yang sama, ancaman lain pula ayat 174, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, ajaran yang Allah turunkan dalam Alkitab, hukum hakamnya, dan berjual beli dengannya dengan harga yang murah. Ada kepentingan duniawi, tak cakap kat orang. Patut kita yang tahu, kita kena beri pedoman pada orang. Hukumannya apa? Mereka itulah orang-orang yang memakan, yang tidak mereka makan, dan menelan ke perut mereka melainkan api neraka. Dan Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat, tak akan pandang mereka, dan Allah tidak akan membersihkan mereka dari dosa, dan bagi mereka itu azab yang pedih. Ayat 174 surah Al-Baqarah. Tengok, sangat serius ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tahu hukum, dia tahu salah, dia tak cakap salah. Dan di sana juga ada satu kaedah yang masyhur dalam ulama usul, la yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah ilaihi. Tidak harus melewatkan, melewatkan penerangan bayan kepada orang ramai tentang hukum hakam, bagi orang yang tahu, ulama, orang yang dihantar belajar. Sebab tujuan dengan belajar sampai ke Mesir, ke Jordan, untuk apa? Untuk berkongsi ilmu Allah dengan masyarakat tanpa melihat apa-apa kepentingan. Beritahu supaya jangan masyarakat sesat, melanggar hukum Allah, melanggar agama Allah dalam keadaan jahil. Falau lana fara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kenapa tidak ada segolongan daripada kamu yang pergi bertafaqquh dalam agama, mendalami ilmu agama, dan supaya kamu balik nanti boleh memberi peringatan kepada kaum kamu sendiri, kaum mereka sendiri, dan kaum mereka dapat peringatan. Itu tujuannya. Kita disuruh belajar agama supaya kalau orang tanya, kita tak beritahu, lagi teruk. Kita tahu, dan kita sepatut tahu. Kita memang patut bagi tahu, sebab kita orang tu tak tahu, orang tak tanya pun kita tahu dia salah, tapi kita kena bagi tahu walaupun dia tak tanya. Padahal kalau orang dah tanya, orang dah minta pandangan, apa takwil entar ni, ayat ni macam mana ni, dia itu yaktumuna ma anzalna minal kitab. Sangat serius. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh orang yang melaknat, para malaikat semua sekali. Kemudian nanti Allah tak akan masukkan lempam, tak makan mereka api neraka. Allah tak akan bercakap, tak akan pandang. Allah tak akan tak takut ke? La haula wala quwwata illa billah. Jadi jangan kita
berkenaan perkara yang haram yang kita tak beritahu sebab kepentingan kita. Ya, sangat serius. Wallahu a'lam. Poin ke-7 kita mazhab membuat helah. Dia nak helah tu nak mengelak. Seolah macam ni lah, orang tanya, kenapa kau buat benda ni? Dia pun dah buat juga tu. Dia lama buat tu. Seolah macam tu. Jadi sepatutnya dijawab soalan, tanya soalan, jawab soalan ni. Tanya soalan orang lain, jangan babitkan pihak lain. Dia mengatakan bahawa parti yang manah juga parti yang lompat, mengkhianat juga katanya. Dia punya helah. Dia bukan setakat lompat saja, bahkan langgar bai'ah talak 3 isteri. Dr. Mazhar tak berapa tidak mencerna sejarah ini sebenarnya. Ya, pemimpin amanah yang dihalau dicabar supaya buat parti baru tu, dihalau dan dicabar supaya buat parti baru. Ya, dan mereka keluar daripada kumpulan Al-Ghadirin. Pas yang asalnya ada perjanjian dengan persetujuan bersama Perikatan Rakyat, telah kerana dicetus dengan isu hudud, dan ADP pun tak setuju, dan PAS pun berkeras membuat hudud, maka terjadi keadaan untuk keluar daripada Perikatan Rakyat. Sedangkan hudud tak ada dalam perjanjian. Ya, hudud tak ada dalam perjanjian Perikatan Rakyat. Jadi kalau mereka memimpin jamaah ni mereka kekal bersama orang-orang yang melanggar perjanjian nak keluar daripada Perikatan Rakyat. Cuma mereka keluar kerana mempertahankan janji itu. Itu sebenarnya. Kalau anda Mazhar faham baik-baik sejarah itu. Jadi anda dah salah faham, salah cerna. Ya. Tentang talak, yang semua orang tak terima tu, talak jadikan isteri sebagai cagaran dan politik itu memang sangat-sangat menghina wanita. Islam tak iktiraf benda gitu. Jadi nazar yang tak elok ni boleh langgar, bayar kafarah saja. Ya. Dan perceraian, pendapat yang terkuatnya perceraian yang tidak direlai, tidak ada restu, tidak disengajakan, itu tidak jatuh. Itu pendapat yang anda peganglah, bukan dengan kehendak dia. Sebab benda ni ada khilaf, kita pakai yang mana yang lebih membawa masalah kepada pasangan itu, bukan berpisah kehendak. Macam cerai orang terlampau marah pun ada khilaf. Ya. Jadi selesai yang tu. Yang penting sejarah pembentukan Parti Amanah tu jangan dijadikan untuk helah. Kata tu dia buat juga, kau buat juga tu. Nak samakan ni lainnya, itu parti tak ada melibatkan apa, mandat rakyat hancur. Yang ni hancur mandat rakyat kerana pengkhianatan ini. Beza, sangat beza tu Syekh. Ya. Mazhar juga menyebutkan tentang ada perancangan tahun 2008, 16 September kononnya nak buat untuk membuatkan gerakan kempen lompat parti untuk menjatuhkan kerajaan sivil. Itu dikatakan perancangan. Mana plan nak buat, kalau kata tak baik lah, tapi benda tu tak berlaku. Ya, tak berlaku. Jadi tak boleh jadikan hujah. Tengok tu buat juga dulu. Tak buat pun. Macam kalau entah niat buat tak baik kan, dah tahu kan, dia tak jadi dosa lagi. Lintasan teringat. Tak buat, tak laksanakan, tak dosa lagi. Macam juga orang berniat nak langgar undang-undang, tak langgar lagi, dia polis tak boleh tangkap dia lagi. Jangan jadi sebagai hujah tu. Sekarang ni dah berlaku ni. Ghadr yang telah berlaku. Ente jangan menjadikan ini untuk yang tak berlaku untuk menghalalkan yang dah berlaku ni, perkara haram yang dah berlaku. Tidak sepatutnya begitu. Dan poin yang ke-9 pula, itu ke-8 tadi ya. Yang ke-9 adalah walaupun hadis yang kita bawa tu, kalau hamba Habsyi pun menjadi pemimpin kamu dengar dan taat, tak ada masalah lah, memang tak ada pertikaian, kita memang dengar dan taat kerajaan sekarang ni, bukan itu isunya. Tapi bertimbul pesan juga yang seperti yang disebutkan awal tadilah, bagaimana rakan-rakan hantar sampai tahap mempersendakan titah agung, gagasan rahmatan alamin tu bukan main, hantar lancangnya seolah macam langsung tidak hormat kepada titah perkenaan yang di-Pertuan Agong yang diluluskan oleh MKM Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam yang tertinggi dalam negara ini, diluluskan oleh kabinet. Benda yang formal, rasmi Syekh. Tak boleh langgar, boleh
mempersendakan begitu sekali kerana entah rasa tak tahulah mungkin apa masalah entah. Apa masalah yang ada pada entah boleh masa tu ya mungkin isu Zakir Naik dan macam-macam lah. Sedangkan itu bukannya salah rahmatan alamin. Itu ada kementerian dia yang sepatutnya berperanan, berfungsi menjalankan tugas itu. Kenapa yang tersalahkan orang lain, tersalahkan YB Mujahid dan hentam dia tu ya, tak ada kena-mengena. Ketika itu kita tak ingat, kita kena taat pada kerajaan. Sekarang ni baru kita ingat hadis ni ya, in umiru alaikum abdun habsyiyun fasma'u lahu wa ati'u ma qadakum min kitabillah. Ketika itu kita tak ingat ke hadis ni. La hawla wala quwwata illa billah. Poin yang ke-11 Tuan kata dah banyak berlaku pertukaran kerajaan sepanjang sejarah manusia ni, daripada Khulafaur Rasyidin, daripada Umayyah, Abbasiyah. Itu tak ada masalah dalam pertukaran tu, memang ayat kena taat dan patuh. Ya. Cuma sekarang ya, bila sesuatu yang jelas haram berlaku, seorang yang alim dalam agama mesti beritahu itu haram lah. Yang haram kan beritahu haram. Orang nak patuh tak ikut, tak nak ikut itu soal orang lain. Kita yang membawa amanah al-muwaqqi'an rabbil alamin. Ibn Qayyim Jauziyah menamakan kitabnya I'lam al-muwaqqi'in an rabbil alamin. Makluman kepada orang-orang yang mengambil amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, agama Allah. Kita kena beritahu. Walaupun orang tak tanya. Kita tahu, orang patut tahu. Kita kena beritahu walaupun orang tak tanya. Tentang orang nak ikut, nak patuh atau tak nak, itu mereka punya pasal. Kalau kita tak beritahu, itu dia ancaman Allah tadi, menyembunyikan keterangan-keterangan Allah. Dan seterusnya, poin seterusnya tentang mengaitkan dengan YB Khalid Samad, walaupun dia tak sebut nama. Ketika YB macam tersasul lah sikit, kata Nabi pun tak tunaikan janji, tapi beliau menerangkan lepas itu bukan Nabi mungkin janji. Nabi ketika nak buat umrah ya, daripada Madinah masuk ke Makkah, disekat kan di Hudaibiyah, sebelum berlaku perjanjian Hudaibiyah tu kan. Jadi orang musyrikin Makkah tak setuju, tak boleh masuk, jadi terpaksa tahallul di situ. Sahabat pun tak puas hati. Jadi Nabi pun tak boleh tunaikan janji kerana tak mampu lagi. Tapi tahun seterusnya boleh. Jadi janji itu sebenarnya yang disebutkan oleh YB Khalid Samad tentang manifesto pilihan raya PH. Jadi ahli amanah ni marahlah kerajaan tak tunaikan janji manifesto. Janji manifesto ni azam pilihan raya, dia bukan macam perjanjian yang ada bertulis perjanjian yang ditandatangani oleh pihak-pihak, tidak. Dia manifesto, azam pilihan, azam jika menang pilihan raya. Dah tentu dia terikat dengan kemampuan. Sama juga manifesto mana-mana ni pun tak semua, banyak yang kerajaan tak tunaikan pun ikut kemampuan. Itu azam, niat dia. Dia bukan kontrak seperti mana yang ada, yang kontrak tiga komponen PH ni yang ditandatangani oleh pihak-pihak itu. Ya. Jadi entah sebenarnya anda fikir anda faham maksud sebenar Khalid Samad tu, tapi entah saja nak buat helah untuk jadikan, untuk menghalalkan tu yang kau punya pemimpin parti kau buat juga tu. Macam tu saja. Sedangkan satu kaedah usul di sana ya, ni dalam usul fiqh ataupun qawaid fiqh yang terkenal ni kan, kita tahu rasanya al-ibrah bil maqasid wal ma'ani wa laysat bil alfaz wal mabani. Perkiraan hukum sesuatu tu diambil daripada, berdasarkan kepada maqasid, tujuan, penutur, dan juga makna, maksud yang dia ingin sampaikan. Bukannya berdasarkan literal, secara harfiah, lafaz sahaja, dan juga binaan ayat, struktur ayat, bukan begitu. Jadi tak boleh kita tafsirkan, kita berdasarkan secara literal, secara harfiah itu, dia literis tak boleh. Tak kira Quran ke, hadis ke, cakap orang ke, quote siapa-siapa ke, tak boleh kita tafsirkan. Maksud dia lain, dia nak lain, tapi kita buat tafsiran sendiri. Ini tak boleh ni. Kita sendiri pun ada banyak cakap kan. Kita tak berhak untuk mentafsirkan apa yang dia cakap. Ya, kita kena tahu apa maksud sebenar dia.
Jadi ni kali ke berapa yang kita buat macam ni. Sebelum ni kita dah kata tuduh dia tu, maksud semua faham lah, Wabi Mujahid suruh orang merayakan Ponggol, kau tak raya diancam ambil tindakan. Itu tidak ada Wabi Mujahid maksudkan begitu, tak pernah. Tapi yang telah mentafsirkan, yang telah melanggar kaedah ini. Al-ibrah bil maqasid wal ma'ani laisat bil al-fars wal mabani. Jadi kena muhasabah diri Syekh. Jangan terlampau jauh pergi terbabit dalam politik ni. Orang lain politik kepartian, kita tak ada parti, politik berlebih-lebihan, lebih pada orang parti pula. Rosak, merosakkan. Jadi anak tidak berniat untuk bermusuh atau apa-apa, bukan maksud pemusuhan peribadi. Ini nasihati. Terpulanglah, terima ke tak nak terima. Kita hanya memberi peringatan. Dan anda pun dah secara peribadi, anda dah hantar dalil ni, minta komen, hantar dalam grup. Selalu minta remove anda dulu, tapi semua pun buat diam, minta diam, buat diam je. Minta pandangan. Sebab anda dah nampak gerakan untuk melanggar perjanjian itu. Tapi minta diam. Tak tahulah yang tak redha ke apa, Allahu'alam. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua dan tunjuk kita jalan yang benar. Memberi hidayah kepada kita semua dan memberi kebaikan kepada seluruh kerajaan dan juga pembangkang rakyat Malaysia amnya. Bersamalah kita muhasabah diri kita kembali semula sekiranya tersilap langkah, kembali ke jalan yang benar, kembali kepada berpegang i'tisam kita billah wa sunnatur rasulih. Itulah jaminan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.